Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, surat 55 dan ke-12 daripada 12 syarat sah wuduk dan mandi. Kita duk bincang tajuk dia syarat sah wuduk dan mandi. Kena cukup 12 syarat barulah dihukumkan sah wuduk kita dan mandi kita. Ini mandi wajib. Dan ke-12-nya daripada 12 syarat sah mandi dan juga syarat sah wuduk, basuh anggota. Anggota mana? Yang bertambah. Dia anggota tangan lah. Anggotanya tu anggota tangan ataupun anggota kaki. Kita duk bincang syarat sah wuduk ni. Anggota yang bertambah. Jadi anggota mana? Anggota tangan dan juga anggota kaki yang bertambah. Maksud yang bertambah ni, anggota yang bertambah ni anggota yang baru tumbuh. Tu anggota bertambah tu. Anggota yang baru tumbuh. Anggota yang baru tumbuh tu sifat dia yang serupa, yang seiras. Mana serupa, seiras, yang sama. Tangan dengan kaki ni, ni anggota, bukan juzuk lain. Juzuk hukum berbeza, hukum bawah tu. Yang serupa, jadi tangan dan kaki yang seiras dengan anggota yang asal. Dia sama dengan anggota asal. Tangan hak baru ni, tangan baru tumbuh ni sama dengan tangan asal, sama. Yakni yang kata serupa tu, macam mana yang serupa tu? Yang kata wajib basuh juga tu, yakni ia tidak cam yang mana anggota asalnya dan yang mana anggota yang baru jadinya jadi anggota. Yang mana dia tak cam. Mana tak cam ni, dia keliru. Tak cam tu maksudnya dia keliru yang mana anggota asal dan yang mana anggota baru tumbuh. Contohnya, tumbuh ni pada waktu kecil tu jadi keliru tu. Baru tumbuh ni memang tak jadi isu lah. Ni tumbuh pada waktu kecil, dia besar-besar tu keliru. Pada waktu kecil tu tumbuh, sampailah dia tua, dia tak ingat ataupun dia terlupa yang mana anggota asal. Kalau dia tahu, wajib basuh yang asal je. Ni anggota, bukan juzuk. Juzuk wajib basuh semua. Nanti kita bincang juzuk. Jari 5, tiba-tiba dia 10. Standard 5 je. Naik 6 kan, ada jari tambah 6 kan, tu wajib basuh semua. Itu juzuk. Ini kita bincang anggota. Anggota tangan, anggota kaki. Anggota yang baru tak wajib basuh. Tapi anggota yang asal wajib basuh. Cuma kenapa ini jadi wajib basuh juga yang tumbuh ni? Sebab dia keliru. Dia tak, orang panggil apa? Dia tak cam yang mana asal dan yang mana baru tumbuh. Tu. Dan maka tafriq dia wajib basuh kedua-duanya anggota yang baru tumbuh, yang dia keliru tu, yang tak pasti tu, dan anggota asal. Mana dua ni asal dia keliru. Seperti mana yang kata anggota yang baru tumbuh ni, yang keliru ni, seperti dua tangan, satu yang asal dan satu yang baru jadi, yang baru tumbuh. Maka ia seseorang ambil wuduk tadi, tiada cam, tiada kenal yang mana asalnya asal tangan tadi, dan yang mana baru jadinya, yang mana baru tumbuh tangan tadi. Tak tahu yang mana tumbuh. Dua, dia besar-besar, tengok dah ada dua, tapi dia tahulah tumbuh lah, bukan asal. Dua-dua ni bukan asal. Kalau dua-dua asal tak jadi isu pula, wajib basuh dua-dua. Tapi satunya baru tumbuh, satunya asal, tapi dia tu keliru, jadi wajib basuh dua-dua. Maka wajib basuh yang asal juga lain. Maka wajib basuh kedua-duanya seperti dua tangan, satu yang asal dan satunya yang baru jadi. Maka
maka ia tiada cam yang mana asalnya dan yang mana baru tumbuhnya, maka wajib basuh kedua-duanya. Ulang balik. Tu dia berulang tu. Adapun jika muqabil bagi atas, maksudnya atas tu dia keliru, dia tak cam yang mana. Yang ni cam. Adapun jika ia cam, jika ia kenal yang asal, anggota yang asal walaupun dua, dan yang baru tumbuh dan anggota yang baru tumbuh, jawab dia, maka wajib basuh yang asal jua. Wajib basuh yang tangan yang asal saja, walaupun tangan dia ada 3, tangan dia ada 2. Apa maksud jua? Tiada yang baru tumbuh. Tu jua tu pun dia ada makna, sahaja pun ada makna, penting sahaja. Orang letak pergi parking kereta kan, orang letak apa arahan, orang tak faham arahan ini yang problem. Di sini kena faham apa maksud asal jua, asal sahaja. Maksud sahaja itu tiada yang baru, tak ada wajib yang baru. Kita pergi tempat parking kereta, dia kata parking iman sahaja, kita pergi parking, iman tak ada. Dia cakap dia tu sahaja. Apa maksud sahaja? Tiada yang lain, tiada boleh orang lain parking. Tu makna sahaja. Kita tak faham. Iman saja ni parking, iman tak ada boleh lah. Tu dia dah cakap tu sahaja tu. Apa maksud sahaja? Tiada boleh orang lain parking. Itu maksud sahaja. Bukan saja. Iman tak ada, parking lah. Mana boleh. Iman tak ada pun. Ini mudah kita kan. Nak tak hujan. Tu dia berdar parking imam lah. Dia hujan. Hujan ni nak parking jauh. Tak boleh. Dia sanggup buat haram daripada basah tu. Basah tak apalah, sikit saja. Tak haram pun. Basah apa nak haram? Bahkan rahmat. Dia sanggup tak basah daripada buat kerja haram. Betul tukar tu. Kalau kita pergi parking jauh, basah. Parking dekat bedah iman, tak basah tapi haram. Haram ke haram? Bukan itu haram sebenarnya. Walaupun dia tahu, tetap haram. Tak boleh parking. Kalau parking imamnya parking imam tak ada saja boleh. Tak ada saja boleh lah. Dia boleh imam. Tak ada saja pun. Tak ada imam boleh lah. Dia itu maslahah lah, maslahah. Kalaulah dia tu kita dah zom, tangi dia tak ada, boleh lah. Kita zom. Maksud zom ni iman dah tak ada, kompak ni. Kalau kita pergi tangi tu jangan, bukan boleh zom tu. Boleh jadi imam ni ni iman dah tak ada ni, bukan imam lain, tak boleh. Boleh jadi dia terlewat. Ya. Kadang-kadang imam, kadang-kadang penceramah, jenuh. Gigi parking penceramah kau dah ambil. Musi kata. Itu semua muamalah fi. Bukan fi, tak mengaji. Baru tak mengaji muamalah, dia main bedah harta orang ikut dah. Memang bukan harta penceramah tu pun. Tapi itu dipanggil dikhaskan. Habis okey, tengok yang lain. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Tiada. Maka wajib basuh yang asal jua, tiada yang baru tumbuh. Tiada wajib. Tiada wajib basuh yang baru ni dia panggil badal. Ataupun dia panggil makna wajib badal. Makna wajib basuh yang baru tu. Iaitu wajib basuh yang asal jua. Tiada wajib basuh yang baru jadi tu badal bagi jua. Ataupun kita boleh kata makna wajib basuh yang asal. Tiada wajib basuh yang baru jadi. Inilah ni hukum, kena pada hukum. Hukum yang tersebut tu anggota yang bertambah. Inilah hukum bagi anggota yang bertambah. Okey, nak tengok muqabil bagi anggota. Dia ada dua. Ada dua. Pertamanya anggota muqabilnya, yakni pasangannya juzuk. Ni anggota tangan ni dia panggil anggota. Jari ni dipanggil juzuk anggota. Apa pula hukum juzuk anggota? Adapun ni adapun dia panggil muqabil pada anggota yang bertambah. Yakni juzuk anggota. Adapun juzuk anggota.
yang bertambah. Ni kena faham. Juzuk anggota dengan anggota beza. Kalau orang tak faham ni jadi peni macam mana? Orang kata pegang juzuk anggota ataupun juzuk manusia tak batal wudu. Pegang juzuk anggota yang bercerai tak batal wudu. Memang haram lah pegang tu. Nak bincang dari sudut satu, sudut pegang yang batal wudu. Bukan hukum pegang tu, bukan untuk sentuh, bukan hukum tengok, hukum pegang anggota manusia yang bercerai. Pegang telinga orang, kutip telinga tengah jalan. Telinga siapa? Telinga perempuan lah. Telinga perempuan beza, perempuan lain, telinga lain. Juzuk lain. Dia punya diri dia lain, juzuk anggota lain. Jadi kenapa yang kata tak batal wuduk pegang anggota? Kerana anggota itu bukan perempuan. Ataupun kita panggil pegang juzuk perempuan, tak batal. Yang batal ni adalah pegang perempuan, kulit perempuan. Kita bukan pegang kulit perempuan, kita pegang juzuk perempuan. Pegang kulit ya, tapi juzuk perempuan yang bercerai. Tapi kalau juzuk yang duduk di badan, itu tetap dipanggil perempuan. Di mana saja kita pegang, kalau tak bercerai tetap dipanggil badan. Pegang tangan dipanggil sebahagian daripada badan. Pegang kaki sebahagian daripada badan. Pegang perut sebahagian daripada badan. Semua mana-mana juzuk dia batal. Kenapa? Termasuk memegang kulit, sentuh kulit perempuan yang sah berkahwin. Itu beza apa yang dia punya kata kunci dia. Nak kena faham anggota dengan ini juzuk anggota. Tapi umumnya kita faham dulu anggota dulu. Anggota dengan badan. Spesifik lagi juzuk anggota. Tapi secara umum kalau kita faham juzuk itu, kita umumkan juzuk termasuk anggota. Juzuk apa dia? Sebahagian daripada badan. Anggota, ya, anggota ini boleh dipanggil juzuk, yang ini sebahagian daripada anggota. Tapi apabila kita sebut khas anggota tangan, dia ada juzuk dia pula. Tangan ini ada tak juzuk? Ada. Jari juzuk tangan. Gitu. Melainkan ada anggota tidak ada juzuk lah. Ada pun juzuk anggota. Jadi apabila kita faham dia punya terma spesifik itu, kita tak akan pening. Tidak pening tu. Kenapa pula pegang tangan perempuan tak boleh? Sedangkan duk pegang sini batal tu. Bercerai je tak batal. Tu pening. Apabila dia bercerai dipanggil anggota yang bercerai. Kalau dia tak bercerai dipanggil anggota badan. Tetap dipanggil badan sebab kata kunci dia menyentuh kulit perempuan. Anggota ni dipanggil perempuan. Ya, selagi apabila dia bercantum dipanggil perempuan. Jangan sprit. Kalau sprit dah tak dipanggil perempuan, dipanggil anggota perempuan lain. Tapi kalaulah dia bercantum tetap dipanggil perempuan. Itu pendetilan tentang penggunaan istilah. Penggunaan istilah ni dia penting untuk lahirnya hukum. Ini pun sama. Adapun juzuk anggota, bukan anggota, dia kata juzuk anggota. Juzuk anggota ni apa? Tangan. Anggota, juzuk dia apa? Jari. Yang bertambah seperti jari yang asalnya 10, kemudian bertambah jadi 12 atau lebih daripada 12, sama ada cam yang asalnya atau tiada cam, maka wajib basuh sekalian yang asal. Takmin tu dipanggil sama ada tu dipanggil menumumkan. Tak kisah cam ke tak cam, tak syarat. Yang kata syarat cam ini anggota. Anggota ni kalau tak cam wajib basuh, kalau cam tak wajib basuh. Tapi kalau jari juzuk anggota tak disyarat cam, tak cam. Cam yang asal ke tak cam yang asal tetap wajib basuh. Beza hukum anggota, juzuk anggota dengan anggota. Kalau jari bertambah, ni baru tambah ni, baru ni umur 40 ni baru naik jari baru, tetap wajib basuh. Kenapa? Kerana dia jari. Tak boleh kata ni jari baru naik ni, yang baru naik daging baru tumbuh ni tak wajib basuh. Basuh yang 5 ni je, tak boleh. Sebab dia termasuk jari, termasuk anggota, jari anggota. Inilah
Inilah hukum lah. Inilah hukum tu daripada awal tu. Tertentu apa? Pada wuduk sahaja. Di isu anggota bertambah ni dengan juzuk bertambah ni. Hukum daripada awal tu, yang ni tentang anggota bertambah dengan juzuk bertambah ni, ini pada wuduk sahaja. Duk bincang hukum kalau anggota bertambah tak wajib, yakin. Hak baru. Bertambah tengok mana asal, mana baru. Asal wajib, baru tak wajib kalau yakin. Tak yakin, keliru, wajib dua-dua. Yang juzuk tak kisah. Yakin apa, cam ke tak cam, baru tetap. Ini dibincang ni pada isu wuduk saja. Kalau mandi wajib, tak dikira. Ada pun pada mandi tu muqabil. Sebab tu dia cerita sebab dia nak bawa isu muqabil. Tu gaya bahasa penulisan, gaya penulisan tuan guru. Ada pun pada mandi. Mandi ada pun tu dia panggil muqabil wuduk. Jadi dia panggil pasangan isu wuduk. Kalau wuduk, pasangan dia mandi. Ada pun pada mandi, ada pun isu ataupun hukum mandi, maka wajib basuh sekalian anggota. Tak kisahlah kaki baru tumbuh 2 ke, jari baru tumbuh 5 ke, tak kisah. Tetap wajib basuh. Wajib basuh sekalian anggota, sama ada asal atau yang bertambah, sama ada serupa dengan yang asalnya atau tiada. Tak kisah. Tu takmim tu mengumumkan. Sama ada ni dipanggil mengumumkan hukum. Jadi hukum ni umum tanpa syarat. Tu. Kalau syarat untuk nak menspesifikkan hukum tadi. Habis. Jadi selesailah syarat sah mandi dan ambil wuduk orang yang normal. Ni akhir ni untuk bagi wuduk orang yang special case. Ini orang yang ada isu ataupun kes tertentu yang sakit. Syarat sah wudu orang yang ada darurah. Dalam bahasa Arab dipanggil sahibud darurah. Sahibud darurah. Jadi sahibud darurah ni macam mana kita nak nilai sahibud darurah? Ini orang yang sahibud darurah ni orang yang berada dalam situasi terdesak darurah, terpaksa situasi tertentu. Iaitu dia nak dihukumkan sahibud darurah ni, mestilah seseorang itu menghadapi dipanggil penyakit secara adatnya. Orang panggil dibalai dengan penyakit. Ditimpa penyakit secara adat. Jadi dia kena nilai lah penyakit tak semestinya penyakit tu dipanggil sahibud darurah. Kena tengok berlakunya adat berulang benda yang sama, penyakit. Contoh apa? Kecil tak lawah. Kalau sekejap okey tu tak dipanggil sahibud darurah. Dia jarang-jarang saja kecil tak lawah. Masih lagi ada orang panggil apa? Dia punya ruang waktu untuk solat. Itu tak dipanggil sahibud darurah. Dia kena ambil waktu normal. Tak boleh. Tak boleh ambil wuduk tambah ataupun wuduk orang sahibud darurah. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia tak lawah, tapi dalam 4 jam itu sempat setengah jam kecil dia okey balik. Maka tidak dinamakan sahibud darurah. Dia kena ikut orang yang biasa seperti kita. Jadi kalaulah orang itu tidak ada masa untuk dia, contoh kecil tak lawah, sahibud darurah ni antaranya sesilbul, kecil tak lawah, keluar menitik selalu. Jadi tak sempat untuk dia habiskan 4 rakaat. Menitik sedia, menitik selalu. Itu dipanggil orang yang menghadapi penyakit yang apa dia? Yang tak boleh untuk dia sembahyang secara normal. Kenapa tak boleh? Tak ada masa. Sakit dia ni najis keluar selalu. Inilah cara nak hukumkan sahibud darurah. Yang keduanya silsirih, iaitu angin selalu keluar. Dia panggil kentuk selalu. Memang kentuk selalu dibalai penyakit dia ni. Angin, bukan angin dia perut tak apa. Angin dia perut tu memanglah dia berketuk selalu, tapi dia pecah dia perut. Ni dak dia keluar kat punggung, exhaust meletup pop. Lebih pada Mustang lagi. Lebih pada Lamborghini.
Bukan pecah dia perut. Pecah dia perut itu gangguan syaitan. Kadang-kadang kita kan takbir Allahu Akbar, lalu pecah dan perut. Kentut lah. Dia kata kentut ni. Itu baru kentut dia perut baru. Dia rasa angin pecah dia perut. Itu angin dalam perut. Belum dia keluar melalui dubur. Yang kata kentut yang tak boleh ada keluar melalui dubur dan juga faraj. Kentuk, farah berkentuk, zakar berkentuk, dubur berkentuk, itu saja yang membatalkan wuduk. Kalau ketuk lain tak apa. Keluar kot telinga, poh kot telinga, angin, tak ada masalah apa pun. Hidung, keluar angin kot hidung, tak ada masalah apa pun. Kita belahak keluar angin kan, keluar angin kot mulut, tak ada apa pun. Tu yang panggil belahak, dia tak panggil kentuk. Sebenarnya keluar angin sama angin juga. Angin kot hidung, tak panggil kentuk pun. Sebab kentuk ni dia khusus angin kot exhaust, kot dubur je. Angin kot lain tak panggil kentuk. Bermula syarat sah wuduk orang yang ada darurah. Mana orang ada darurah ni? Sahibul darurah ni. Seperti seperti ni contoh bagi orang yang ada darurah. Orang yang ada darurah, ini orang yang menghadapi penyakit. Penyakit itu yang keluar hadas. Maksud penyakit jenis penyakit macam mana? Penyakit yang hadas sentiasa keluar. Jadi sahibul darurah ni antara isu dia apa? Nama spesifik dia daimun hadas. Daimun hadas ni dia satu isu yang khusus yang orang panggil apa? Gunakan terma ni oleh para fuqaha, iaitu daimun hadas, orang yang sentiasa keluar hadas. Ini sentiasa keluarnya, berlakunya sebab bagi hadas. Silsil bul, yang kedua silsil rih, yang ketiganya silsil dam. Ni dia ada Tok Guru cerita. Seperti Tuan Guru sebut, orang yang silsil bul, ini iaitu silsil bul, air kencing keluar menitis sedia, menitis lalu. Yang kedua atau istihadah, termasuk juga istihadah, termasuk juga darurah, dia panggil apa? Silsil dam, darah keluar selalu. Tapi bukan darah haid, darah nifas, darah istihadah. Itu dia panggil silsil dam. Melakau ni. Betul dah? Betul. Atau istihadah kan? Atau istihadah itu 15 perkara. 15 perkara ni apa? 15 perkara ni dia panggil syarat tambahan. 12 tu untuk orang normal, lebih itu untuk tambahan orang yang daimun hadas. Daimun hadas ni dia ada peraturan tambahan. Dia tak boleh ambil wuduk macam orang normal, tak boleh. Cara ambil wuduk sama, tapi peraturan tambahan tu beza. Tengok. 12, ini badal bagi 15. 12 tu dia panggil badal. Ini menepati 15. Apa dia? 12 perkara barang, ini perkara 12 perkara barang yang telah tersebut itu. Barang tu perkara lah. 12 perkara tu hak lepas. Barang yang telah tersebut itu. Sama juga kita sebut tadi 3 kan, silsil bul, silsil rih, silsil dam, 3. Sama juga dengan sahibul darurah, cerek-berek sama orang. Tak boleh dikeluar selalu najis, keluar najis. Tak boleh, tak ada masa untuk dia solat. Tu dia kena buat cara sama. Cerek-berek. Dia panggil terkincit. Kelantan panggil. Kelantan panggil terkincit selalu. Maknanya terkeluar najis selalu. Dia tak boleh tahan, berik habis. Air keluar kan, cerek kan, air keluar sedia, menitis keluar air keluar sedia. Tu dia kena buat cara peraturan daimun hadas. Okey, macam mana daimun hadas ni? 13 ni. 12 jadi tambah 3 lagi. Dan ke-13-nya, jadi 3 peraturan. Dan ke-13-nya mendahulukan istinja. Kena istinja. Mendahulukan istinja dan tahaffuz. Arti tahaffuz apa dia? Memelihara, menjaga
dengan bahawa disumbat dan balu dan cawak atas mengambil wuduk. Balu, sumbat, balu, cawak ni, itu dia nak taswir kata tahafuz. Apa dia tahafuz ni? Tahafuz ni, okey, pertama dulu istinja. Tapi Tok Guru ni dia buat dam. Kalau kita nak detail, asim lah. Pertama mesti istinja. Kita tak boleh tanpa istinja terus ambil wuduk macam orang biasa. Tidak sah. Dia kena pertama istinja. Apa maksud istinja? Basuh najis yang keluar dulu. Kalau najis duk keluar air kencing menitik selalu, basuh air kencing dulu, basuh darah dulu, basuh najis tu yang ceret-beret tu, basuh dulu. Yang kedua, langkah kedua, kena tahafuz. Tahafuz ni apa? Tahafuz ni kita panggil pastikan kita buat apa saja cara, tak kisah. Kita buat itu najis zon kita, najis tak keluar menitis. Najis itu tak menyerak dalam balutan. Jadi tahafuz ni apa? Nak waktu taswir, Tok Guru taswir, sumbak, balu, cawak, pakai pampers, apa saja kita buat itu dipanggil tahfuz. Jadi usaha apa pun tak kisahlah, kita pakai pampers, kita sumbat kain, sumbat kain di lubang zakar, lepas tu ikat, ambil getah ikat. Ambil getah ikat, kemah ikat kita ni, dan balutan dia kemah ni kadar mana? Kadar zom, balutan lebih kurang setengah inci ni tak menyerap keluar. Sah. Walaupun kita takbir Allahu Akbar, dia menitis, tak apa. Tapi menitis tu tak merejak, tak menitis ke kain lain. Dua. Yang ketiga, kalau orang kata dia pakai kondom je. Boleh, sama je. Kondominium. Dia pakai kondominium. Lepas pakai kondom, banyak sangat rumah dia ada kondom, daripada tak guna dia tu. Pak Lim tak tahu kondom apa dia. Lalu dia tolak masuk kondominium tu, diikat. Kadar zom kondom ni tebal ni, kondom ni tak keluar. Okey, lulu kan. Saya tanya pula, saya pun tak kenal. Nak pakai, kena buat lain. Oh, soalan pelik-pelik habis lagi. Soalan habis lagi, soalan Gen Y. Soalan remaja. B ke-3. Jadi ke-14 ni. Jadi Tuan Guru ni istinja dengan tahafuz dia sama. Dan ke-14-nya wajib mualaf. Nanti kita susun ikut langkah kita. Kita tengok Tuan Guru susun dulu. Dan ke-14-nya wajib mualaf. Mualaf ni wajib berturut-turut. Wajib, bukan sunat. Biasanya sunat. Ini dah wajib berturut-turut. Berturut-turut ni antara apa? Antara istinja, basuh najis itu, dan tahafuz. Jangan dia basuh, duk sembat, baru dia balu. Tak boleh. Antara basuh dengan balu, mesti berturut-turut. Jangan lama masa. Jangan kita selang dengan pekerjaan lain. Walaupun dia tak selang pekerjaan, dia tak buat pekerjaan lain, tapi dia diam, dia lama. Maksudnya dia selang dengan lama masa. Tak boleh. Mesti mualaf. Dan lagi, dan lepas tahafuz apa dia kena buat? Dan antara tahafuz dan wuduk. Lepas tahafuz segera wuduk. Lepas dia balu dengan kondom tadi, terus dia ambil wuduk. Dan antara wuduk dan solat. Lepas selesai wuduk, tak boleh dia lengah-lengah, terus kena solat. Habis. Dan syarat terakhir dan ke-15-nya, dibuat sekalian yang tiga ini. Tiga ni istinja, tahafuz, wuduk ni bila? Apabila sudah masuk waktu. Kenapa? Kerana ilah dianya untuk meringankan hadas. Baik, kita susun langkah ikut yang praktikal. Langkah pertama bagi orang yang daimun hadas, orang yang ada isu daimun hadas ini, yang sahibud darurah ni, dia kena buat pertama masuk waktu dulu. Jangan ambil wuduk tak masuk waktu. Dia lebih kurang taimum. Masuk waktu, barulah dia mula
prepare untuk ambil wuduk. Apa cara dia kena buat? Langkah pertama ambil masuk waktu. Langkah yang kedua istinja. Langkah ketiga balut. Kadar balutan itu zon tak menitis. Dan yang keempatnya lepas balut, yang keempatnya ialah segera ambil wuduk. Jadi susunan ini dia semua kena mualaf. Kena mualaf. Mualaf itu syarat dia, bukan ni ya, syarat. Lepas tu kalau detail kena letak yang kelima tu mualaf. Pertama masuk waktu, yang kedua istinja, yang ketiga tahafuz, yang keempat ambil wuduk, dan yang kelimanya ialah mualaf. Itu langkah untuk mudah kita faham. Habis. Penutup, qala al-musannif rahimahullahu taala. Dan lagi tiada sah wuduknya, wuduk orang yang darurah tu, dengan niat mengangkat hadas. Kalaulah dia ada darurah, tiba-tiba niat dia mengangkat hadas, tak sah. Hanya wajib niat pada wuduknya, wuduk sahibul darurah itu mengharuskan fardu. Mengharuskan sembahyang fardu. Mengharuskan fardu sembahyang. Seperti mana contoh dia? Dikata, seperti dikata, bukan suruh kata pun, seperti kalau nak kata macam ni lah. Nawaitu istibahata as-salata al-mafruḍah. Istibahata as-salati mafruḍah. Artinya apa? Sahaja aku mengharuskan sembahyang yang difardukan, maka disembahyang dengan dia dengan satu wuduk ni satu fardu juga. Dia sama je dengan hukum tayamum, dia sama. Jadi kaedah formula dia satu tayamum, satu wuduk, satu tayamum. Sama juga dengan wuduk orang yang munhadas. Satu wuduk dia, satu fardu. Dan beberapa sembahyang sunat. Dia boleh sembahyang sunat, beberapa banyak sembahyang sunat. Dan menanggung Quran boleh. Dan menyentuh Quran boleh. Habis. Atau niat nawaitu istibahata as-salati. Artinya saja aku mengharuskan sembahyang. Dia guna mengharuskan sembahyang. Kalau dia guna mengharuskan sembahyang ni, dia tak takyin fardu umum, itu merujuk kepada sembahyang sunat, bukan sembahyang wajib. Sebab dia umum. Saja aku mengharuskan sembahyang. Itu dia panggil martabat yang kedua. Cara niat martabat kedua. Niat martabat pertama, orang tayamum dengan dia muahdah sama. Martabat pertama apa? Mengharuskan sembahyang wajib. Jadi cara dia boleh buat satu fardu, beberapa sunat, dan dia boleh buat senda ketiga pegang Quran. Kalaulah martabat kedua, iaitu mengharuskan sembahyang sunat, dia boleh buat sembahyang sunat dan dia boleh buat pegang Quran. Dia ke bawah, tak boleh ke atas. Dia tak boleh sembahyang wajib. Kalau dia sembahyang standard ketiga, mengharuskan pegang Quran, dia hanya boleh pegang Quran saja. Tak boleh sembahyang sunat, tak boleh sembahyang wajib. Tu dia punya formula dia. Dia tak boleh ke atas, tak boleh. Tapi kalau martabat pertama, dia boleh ke bawah. Semua dia boleh. Maka disembahyang dengan dia, dengan niat mengharuskan sembahyang ni, dengan niat martabat sunat ni, beberapa sembahyang sunat, berapa ratus sembahyang sunat pun boleh. Dan menanggung Quran, dan menyentuh Quran. Dan tiada harus, haram lagi tiada sah, disembahyang fardu dengan ini niat, tak boleh. Atau niat yang ketiga, martabat yang ketiga, nawaitu istibahata masil Quran. Artinya saja aku mengharuskan sentuh Quran, maka harus sentuh Quran dan menanggung Quran, dan tiada harus sembahyang fardu dan sembahyang sunat dengan ini niat, tak boleh. Mata nawaitu wudu lillahi ta'ala. Nawaitu Wudu lillahi ta'ala. Sama. Masuk dalam Wudu. dia masuk dalam kategori mana, atau dia masuk atas tu? Nombor 2, 3, 4. Okey. Kalau dia kata wudu, ini sembahyang. Ini sembahyang kan? Ini niat untuk mengharuskan sembahyang. Kalaulah dia niat wudu, dia ingat, kita khusus, dia tak boleh niat khusus untuk wudu. Dia tak boleh.
Kenapa tak boleh? Sebab tak terangkat wuduk dia. Tak jadi wuduk. Sebab tu kalau nak niat khusus wuduk tak boleh. Sebut istihad. Ya. Menharus dia kena niat. Jadi okey, kenapa dia tak boleh nak niat khusus untuk wuduk ataupun khusus untuk rafa'il hadasi, mengangkat hadas, versi hadas. Versi hadas kan mengangkat hadas. Yang keduanya mengambil wuduk. Yang ketiganya mengambil air sembahyang. Sama ni terjemahan. Jadi versi-versi mengangkat hadas ini dan ambil wuduk ni dan ambil air sembahyang ni tak boleh digunakan. Kenapa? Kerana dia panggil manik tetap, dia panggil penyebab penhalan sah itu ada. Sebab kepada hadas sentiasa ada. Tak boleh untuk dia niat mengangkat hadas. Kenapa tak boleh niat mengangkat hadas? Tak terangkat hadas. Kenapa? Kerana sebab bagi hadas selalu keluar. Maka cara dia kena ganti dengan niat menharuskan. Baik, menharuskan apa? Ada 3 standard. Menharuskan sembahyang fardu, menharuskan sembahyang sunat, menharuskan pegang Quran. Pilih mana? Ikut dia punya fungsi dia. Jadi cara niat ini mengganti niat khusus bagi mengangkat hadas. Sama macam tayamum ke tak? Sama dengan tayamum. Tayamum kita belajar lagi, tak lagi. Belum kan? Siap dah bayar. Kan najah siap. Pening banyak tempat. Kata najah kan? Najah siap dah. Kita belum lagi. Ada ulang waktu ulang. Najah dah baca, ni baca, memang alim kabir Abang Zaki kira apa Bukit Hijau, surah Bukit Hijau tu boleh buka lah kat situ. Nombor 2. Dia tawaf ada tawaf wajib, tawaf sunat. Jadi kita boleh pilih nombor 2 dan juga kita boleh pilih nombor 1. Cuma ulama khilaf, ulama mazhab kita qaul mu'tamad, khutbah Jumaat kan dia wajib. Khutbah Jumaat wajib. Dia di situ ada khilaf. Mazhab kita ulama mengatakan khutbah Jumaat berada pada martabat kedua, sunat. Jadi kita tak bolehlah satu tayammum ataupun satu wuduk untuk orang imam hadas, untuk imam jenis ketuk selalu kabur sekali. Satu wuduk kabur 2. Maksudnya kabur khutbah dan sembahyang. Tadi ada khilaf. Pada asing-asing tu khutbah kan lain, sembahyang kan lain, dan title pula fardu satu dia. Khutbah tu pun fardu, sembahyang Jumaat pun fardu, sedangkan tayammum satu fardu satu je. Maka ada yang mengatakan ada kau Jumaat ada orang mati, bayang biasa pakai yang tu. Sambung. Sambung je. Dia boleh kan? Dia boleh sambung. Bawa mati. Tok imam mati, tok imam mati sambung khutbah. Tu baca khutbah kan ada itu meninggal. Dia baca khutbah meninggal. Sambung je khutbah, tak perlu khutbah balik, tak perlu awal balik. Lepas sembahyang jenazah pun boleh lah. Lepas habis tu. Habis. Jangan main jenazah dulu kan. Habis tu terus main Jumaat. Main jenazah. Jadi main Jumaat dulu. Jangan main jenazah dulu. Tengok meninggal lah main jenazah tu terus. Main Jumaat dulu kan. Main jenazah tak boleh lagi, tak mandi. Habis. Masuk tajuk baru dah. Masuk tajuk baru dah. Awak. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Tengok tajuk. Tajuk apa? Masuk tajuk baru. Hakikat air mutlak dan huraiannya. Masuk bab kategori air. Panjang cerita ni. Masuk sikit lah. Ada masa lagi kan? Baru 38 minit. Okey, kita masuk sikit Syukur tilawah kategori kedua. Dia kategori pada makna sembahyang. Okey. Sujud syukur, tilawah, tawaf dipanggil pada makna sembahyang. Pada makna sembahyang ni kategori martabat yang kedua. Sebab tu dia kena ada wudu. Sujud syukur kena ada wudu, sujud tilawah kena ada wudu. Kenapa kena ada wudu? Jawab dia, semua ni sujud syukur, sujud tilawah dipanggil pada makna sembahyang. Maksudnya menepati dengan sembahyang. Menepati apa? Yang kata menepati tu syarat sah. Apa yang samanya? Sujud syukur tak sama sembahyang pun. Ada sama. Sama apa? Sama pada setengah peraturan. Antara peraturan yang sama, syarat sah. Syarat sah sujud syukur kena ada wudu.
Yang kedua samanya lah tutup aurat. Ketiga kena takbir, keempat kena salam. Tu antara sama dengan sembahyang. Solat jenazah dia masuk kategori mana tak? Kedua, berarti. Dua. Solat jenazah tu solat jenazah kan fardu juga, tapi fardu kifayah. Maka fardu kifayah ulama mengatakan berada pada martabat kedua. Walaupun dia fardu, tapi fardu kifayah. Yang duduk martabat pertama ni fardu ain je. Itu semua dia cerita dalam tayamum. Dia akan cerita dalam tayamum. Solat jenazah duduk di mana, khutbah jemaah duduk di mana. Tawaf sunat martabat kedua. Tapi tawaf wajib martabat pertama. Haji wajib, haji wida. Haji wida. Hakikat air mutlak dan huraiannya. Sikit lagi kita masuk bab air. Kategori air. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Hakikat air mutlak dan huraiannya, huraian berkaitan dengan air mutlak. Jadi kita nak kenal hakikat air mutlak. Jadi pembahagian air lah. Jadi kita ni dia tak bahagikan air. Dia secara umum kita kena pandai. Dia tak bahagikan secara struktur. Dia sebut air mutlak. Lepas tu dia tak susun secara struktur air muqayyad di mana. Tapi ada. Air mutlak ada, air muqayyad ada, air mutanajjih ada. Okey. Pertama dulu. Baik, tengok dulu. Ini pembahagian pertama. Air pertama dan dia rangkum juga air yang kedua. Jadi pembahagian air dalam mazhab kita, pembahagian kategori air dalam mazhab kita, dia ada 3. Cuma yang 4 itu dia pecah air mutlak juga. Air musyammah tu. Tapi umumnya pembahagian air dalam mazhab kita ada 3 je. Ini kena pandai. Kena pandai panggil apa? Kategori ni. Cara kita nak kategori. Sebab dia beza dengan buku-buku moden, dia beza. Lepas tu kita ulam acak kali tu beza dengan penulisan buku-buku moden. Saya belajar dulu di KBSM, sekolah menengah pendidikan Islam lain, dan pendidikan Islam dia lain. Kalau rendah pun bertemu dah ba'ai, dia lain. Kitab turas lain. Yang tepat ni adalah kitab turas, cara kategori. Okey, macam mana cara kategori? Kategori air yang pertama dia panggil air yang suci pada dirinya dan menyucikan yang lain. Ni kategori. Nama air belum kita belajar lagi. Kita tengok struktur dulu, susunan dulu. Nama air sekejap kita belajar. Baik, kenal dulu kategori air ni, apa nama dia, apa contoh dia, apa sumber dia. Tu detail. Kita susun mengikut struktur yang detail. Barulah apabila kita susun ikut struktur ni cantik ni, apa saja isu air kita boleh jawab. Nak jawab isu-isu air, isu kecil air ni, kita kena tahu susunan struktur dalam air. Kita kena tengok kategori air apa dia, nama air, contoh air. Jangan bertukar nama dengan contoh. Kadang-kadang duduk bertukar. Orang tanya contoh, dia sebut mutlak. Nampak tak? Dia sebut nama air, kata contoh air mutlak. Kata air telaga mutlak. Air pahit mutlak. Dia tak tahu mutlak mana, contoh mana. Nama air apa, contoh apa, tak tahu. Apabila tak tahu ni lah menyebabkan dia pening. Air mata air mutlak. Air mata air mutlak. Air mata air, ya betul mutlak. Air sungai betul mutlak. Air pahit betul mutlak. Air mineral mutlak juga. Tak ada air spring lagi. Tu keluar air spring. Air mutlak. Lepas tu ni air apa air dari pokok, air kayu, air apa, kaktus. Air kaktus, air juga. Nampak tak? Air kaktus boleh ambil wuduk? Ya? Boleh. Air juga. Nampak tak? Tak tahu punca. Nampak tak? Penting struktur ni. Okey, kita tengok yang pertama, kategori dulu. Okey, kategori dia tak sebut dalam ni. Tapi kita sebut sebab tu guru ni dia kitab dia ni bukan untuk perinci satu-satu topik. Ada yang diperinci, tapi ada dia susun ikut susunan dia lah. Syahdan.
Syahdan ni bukan syahidan. Ada orang baca syahidan. Syahidan nama orang. Penat-penat semua meletak-metak boleh baca Jawi. Dia main bedal je. Memang. Betul-betul dia penyokong Syahidan Kasim. Syahidan. Oh, syahidan sedap juga. Tanya apa ustaz syahidan? Beringat-ingatlah. Beringat dengan syahidan ke? Syahdan. Memang betul makna syahdan ni dia sama dengan makna tanbih. Tanbihun. Ini satu peringatan. Apabila disebut syahdan, tanbihun, ini satu peringatan. Dia nak cerita benda yang dia nak cerita ni benda yang penting, yang orang semakin lupa, semakin lalai. Sebab tu dia buat syahdan, hati-hati, awas, beringat. Ni penting ni nak cerita ni. Tu. Tiada harus, ini haram. Dan tiada sah mengangkat, ini menghilangkan hadas, mengangkat hadas. Jadi menghilang ni mengangkat hadas lah. Mengangkat ni menghilangkan hadas. Dan menghilangkan najis. Nak mengangkat hadas dan menghilangkan najis ni tak sah dan haram ni, melainkan dengan air yang mutlak. Hanya guna yang sah, hanya menggunakan air mutlak sahaja. Sebab tu kita kena kategori. Sebab kategori air ni ada 3 ni. Satu sahaja air yang dibenarkan untuk dia bersuci. Yang lain boleh minum, tapi tak dibenarkan bersuci. Tu dia penting sangat. Sebab untuk mengangkat hadas, bersuci ni kena kenal air. Air apa? Yang kita panggil air mutlak, yang berada dalam kategori pertama. Melainkan dengan air yang mutlak. Yani melainkan dengan air yang namanya mutlak. Mutlak tu nama air, bukan mutlak tu kategori. Orang hari ni dia bilang air yang pertama mutlak. Nampak tak? Bilang air mutlak pertama. Yang kedua apa? Yang keduanya ialah air mustakmal. Oh, benar. Yang ketiga, yang ketiga ni jarang, tapi dia ada setengah tu dia bilang juga. Yang ketiga ni air muqayyad ataupun air mutaghayyir. Biasanya dalam buku tak ada nombor 3. Nombor 3 ni dia terus buah air mutanajis. Pertamanya air mutlak, yang kedua mustakmal, yang ketiga mutanajis. 3 ni je air. Kategori air ada 3. Kalau tanya anak-anak sekolah rendah, dia akan jawab 3. Mutlak, mustakmal, mutanajis. Tanya air Melo, pening dia. Tak tahu nak letak mana kategori ni. Air Melo mustakmal dia bedah. Dah nak letak kat mana? Air Melo bukan mutanajis, air Melo bukan mutlak, lebuh mustakmal dia kata. Dah air 3 kategori. Ni tu silap, hilang. Kategori mutlak bukan kategori, mustakmal bukan kategori, najis bukan kategori. Mutlak nama bagi air kategori pertama. Kategori pertama apa dia? Air tahirun mutahhirun, air yang suci pada dirinya dan boleh menyucikan lain. Ingat, apabila sebut suci pada dirinya, apa maksud suci pada dirinya? Air itu boleh diminum. Diri dia tu suci, boleh diminum dan boleh menyucikan lain. Dia ada berperanan dia. Dia boleh berperanan. Peranan air ni ada 2 je dalam diambil kira dalam Islam. Mudah, tak ada duk bincang banyak-banyak. 2 je. Hak lain tak dibincang. Gunalah. Tanpa tengok pun tak apa, tanpa tengok hukum pun tak apa. Yang kena tengok hukumnya adalah 2. Pertamanya ialah untuk bersuci najis, dan keduanya untuk mengangkat hadas. 2 ni je. Ada pun nak mandi, bukan mandi wajib, bukan mandi mengangkat hadas sunat, gunalah air apa pun boleh. Nak guna air basuhan lepas basuh kereta pun boleh. Tak ada air basuh kereta dia tak ada buat mandi balik. Tak ada apa pun. Tak ada haram, tak ada apa pun. Ini air mutaghayyir, apa kena mengena dengan air mutaghayyir? Boleh mandi. Yang tak boleh mandi ialah mandi wajib. Air basuh kaki. Basuh kaki najis tak? Tak najis, dia minum. Apa salahnya? Minumlah. Dia kata kena minum air mutlak. Siapa kata minum air mutlak je? Air mutaghayyir boleh minum. Lepas tu duk minum air Melo tu. Bukan air mutlak Melo tu. Air basuh kaki boleh minum. Yang tak boleh minum ialah air najis. Kaki dia najis tak? Tak ada najis apa pun. Cekam je, apa najisnya? Bukan najis. Tak bercampur dengan darah pun. Duk marah. Ada jenis hak tolol campur tak cerdik. Duk marah. Orang buat air wuduk untuk anak.
Ini satu bid'ah. Dia tu bid'ahnya. Ada orang inisiatif untuk nak, orang panggil apa, anak-anak dia tu bagi jadi elok lah sikit. Ambil wuduk, air wuduk tu tak ada. Bagi minum kat anak-anak tu. Bagi mandi anak-anak tu. Macam ni penyegang, pemalah. Ada orang condemn. Ini dia kata ajaran mana ni? Ajaran Yahudi. Dia tu Yahudinya. Kenapa tak boleh minum air basuhan wuduk? Boleh minum. Air yang tak boleh minum, air najis. Itu dia tak erti kategori. Yang tak boleh minum satu je, najis. Air mutlak boleh minum, mustakmal boleh diminum, mutaghayyir boleh diminum. Air basuhan tu air mustakmal, boleh minum air mustakmal. Walaupun air tak mustakmal, mustakmal berlaku, kita akan bincangkan datang. Air basuhan kedua bukan mustakmal, air basuhan ketiga bukan mustakmal, dia tak ada, mutaghayyir pun bukan, mustakmal pun bukan, lagi boleh minum. Air kesan tangan ayah dia je, air tangan ibu dia je, apa salahnya? Bukan najis pun. Tu jenis tak erti. Dia kata ini pun tak ambil daripada ulama mana tah, dia kata. Tak ada hadis. Nak hadis cakap dia. Cakap dia sunat, jawi. Maksud jawi kan? Orang panggil apa kat sini? Sunat. Saya panggil apa? Kita panggil apa? Khatam standard khatam. Kita panggil apa? Kita panggil jawi tak? Kita panggil jawi. Bukan jawi Perlis tu. Maksud jawi. Dia Kelantan syadah Jawi. Kalau Jawi saja tu lain. Jawi saja tu bangsa kita Jawi. Bangsa kita kan Jawa. Jawa tu Jawi lah. Kalau Jawi sunat lah. Mana dalil sunat, mana-mana hadis sunat lah. Hadis mana sunat tu? Dia kata ada hadis sunat. Hadis doa. Pakai pula doa. Hadis berkata. Ada hadis berkata. Quran tak ada. Dia kata nak pakai Quran. Mana ada Quran? Tak ada dalil Quran. Tak bertemu, cari dalil Quran. Wajib berkata, cari dalil Quran. Memang tak bertemu. Dalam hadis ada, dia kata. Hadis pun do'ih, dia kata. Boleh pakai do'ih pun. Ni dia Wahabi ni. Dia ikut kepentingan dia. Mana dia interest dia tu, dia nak pakai, dia pakai. Do'ih pun tak apa. Dia ada kubur, dia tak nak. Do'ih dia tak pakai. Dia nak sahih je. Talqin pun makin mengarut ni. Dia tengok talqin Facebook. Talqin pada orang hidup tu. Talqin belum sambil berdiri, sambil hidup. Dah hidup ni talqin atas masjid tu. Tak talqin depan mayat tu. Dia saya tengok lah. Saya duk tengok viral Facebook tu. Sambil berdiri talqin. Bukan talqin kat mayat. Dia kata mayat tu tak perlu ditalqinkan. Hidup talqin. Nak talqin orang hidup tu. Ajak pergi masjid tu. Ini nak talqin orang hidup, talqin kat kubur. Apa pedahnya? Wahabi ni pelik sungguh. Tu orang kata, Tok Roncik kata Wahabi tu bodoh. Wahabi bodoh sungguh dia. Aduh, sedih layan Wahabi. Habis tengok. Pertama kategori. Jadi kategori air pertama, ingat air yang suci pada dirinya dan boleh menyucikan lain. Apabila sebut mutahhir, dia dua je makna dia. Tak ada tiga dan tak ada empat. Iaitu izalatul menghilangkan najis dan untuk raf'ul hadasi wa izalatun najasi. Itu dua peranan air dalam Islam. Hak lain tak bincang. Nak mandi ke apa tak bincang. Kita tengok nombor dua. Kan pertama kategori, yang kedua apa? Yang kedua nama air. Apa nama air kategori pertama? Nama dia lah mutlak. Nama dia mutlak. Apa makna mutlak ni? Air mutlak ni air, sekejap kita akan ulang balik makna dia dalam yang tuan guru sebut ni. Kita makna kita umum dulu. Air mutlak ni apa? Air semata-mata air. Itu mutlak. Semata-mata air yang tidak diqaid, tidak dinisbahkan kepada nisbah lain secara kekal. Nisbah secara sementara tak apa, telaga. Nisbah tu sementara aja. Nisbah kerana makan, daripada qaid makan. Kerana dia duduk dalam perigi, kita panggil air perigi. Buat naik atas darat, pergi rumah Bayuk, minta Bayuk nak air. Dia pergi ambil air perigi. Tak cakap pun air perigi. Jadi air je. Dia pergi ambil air pahit. Bayuk ambil air Bayuk. Dia pergi ambil air pahit. Dia letak. Hollow kat kita. Kita terima. Kenapa? Air. Air pahit, hilang air pahit. Tak ada nama dah. Kenapa? Pahit, perigi, sungai dipanggil qaid sementara.
itu dipanggil air mutlak. Air semata-mata air yang tidak diqaid. Mana diqaid ni tidak dinisbahkan pada nama lain secara kekal. Dua. Yang ketiga, struktur yang ketiga apa dia? Kategori, yang keduanya nama, yang ketiganya contoh. Ni jangan bertukar. Anak-anak muda ni kena ingat. Apa contoh air mutlak? Contoh air mutlaknya ialah lebih kurang 7 contoh. Lebih tak apalah. 7 contoh. Apa dia? Daripada atas, daripada bawah. Daripada atas, air hujan, air salji. Daripada atas, air hujan, air salji, air embun. Tu atas. Daripada bawah pula, air sungai, air perigi, air pahit, air telaga tak payahlah, perigi telaga sama je. Jadi bila perigi, air telaga, air sumur. Itu duk pinggir 50 sen sekupan. 5 kupan. Lepas tu pula apa? Air mata air. Habis 7. Air mata air. Apa dia air mata air? Mata air gali daripada bawah. Itu 7 contoh. Cukup. Dan struktur yang terakhir, apa dia tadi? Yang terakhir kan? Kategori, nama, contoh. Yang keempat. Air mutlak ni banyak. Ada 4. Apa dia 4? Sumber. Kenapa kena tahu sumber? Untuk menjawab isu. Apabila orang tanya kita, kalau tahu struktur ni, insyaAllah clear jawab. Kalau orang tanya kita, air hujan, tiba-tiba turun hujan luar biasa, seperti darah, merah seperti darah, hanyir, bau hanyir seperti darah. Apa hukum air tersebut? Kita kata najis. Tak najis. Itu dinamakan air mutlak. Ini darah. Walaupun seperti darah, tapi asalkan sumber air mutlak. Ingat, sumber air mutlak. Sumber dari bawah, dari mata air, dan sumber dari atas. Dia ada 2 sumber air mutlak. Sumber atas, langit, dan sumber bawah, bumi. Tunggu akan sebut belakang. Asalkan daripada 2 sumber ini, apa saja ciri air, tak kisah. Ciri air, warna macam darah, warna macam najis, bau macam najis, tetap air itu mutlak. Boleh diminum, boleh diambil wuduk, walaupun warna darah, walaupun bau hanyir seperti darah. Inilah dia, sebab dia apa dia? Sebab dia air yang datang daripada sumber atas, iaitu sumber air mutlak. Tu settle. Kita tengok contoh. Mana dulu? Erti air mutlak. Air semata-mata air, tiada qaid, tiada nisbah yang lazim, yang kekal. Tidak dinisbahkan secara kekal. Maka qaid yang lazim, qaid yang kekal itu seperti air gula. Dia cerita seperti ni bukan qaid yang tak kekal. Dia nak cerita qaid yang tak kekal. Ni kena pandailah gaya bahasa dia. Seperti ni dia nak cerita qaid yang kekal. Qaid yang kekal bukan air mutlak, air muqayyad. Nanti akan bincang akan datang. Air mutaghayyir. Jadi 2 nama, muqayyad, mutaghayyir. Air apa? Seperti air gula. Air gula ni dia tak boleh berpisah. Tetap kita kena panggil air gula. Kenapa? Kerana kita masuk air mutlak, kita masuk gula, kacau, walaupun tak masuk kopi. Kalau masuk kopi jadi air kopi, hilang nama gula. Tu hebatnya kopi tu. Tenggelam gula. Air apa ni? Air kopi. Walah kacau gula. Bila try pula, hilang kopi, naik manis. Manisnya. Manis apa? Sedap manis. Kopi hilang. Manis apa ni? Manis kopi ni. Adalah lama tapi dah dipuji manis. Dipuji manis kerana dipuji kopi kerana manisnya. Bukan kerana diri kopi itu hitam. Kita nak diri kopi tu. Nampak tak? Sebab tu manis dan kopi sentiasa tak boleh berpisah. Tanpa manis tak berseri kopi, tanpa kopi tak ada guna manis. Kopi jangan, kopi ni amalan ulama. Kopi tu bagus, tak bagusnya manis tu potong kaki. Kopi tu sunnahnya. Kopi tu amalan ulama. Makan kopi kan, para habib-habib makan kopi. Kita terlebih gula. Kopi potong kaki. Melekat. Okey.
Mana contoh? Air gula. Masuk gula sehingga kita kata air apa ni? Air gula. Manisnya air tu. Air gula. Tak boleh tak panggil gula. Kenapa? Air tu manis. Sehingga kena panggil air gula. Maka gula dengan air itu qaid yang kekal. Nisbah yang kekal. Tak boleh pisah. Maka hilan mutlak. Dah bertukar status air. Masuk kategori kedua ni tetapi cakratan. Kategori air kedua. Dan air teh. Dan air kopi. Ini ni qaid. Ini lazim. Ini qaid ni qaid lazim, qaid kekal selama belum hilang. Berubahnya dengan sendiri. Jadi dia boleh hilang lah qaid ni. Apabila kita tambah air banyak sehingga hilang. Nanti kita akan bincang dalam kesimpulan nanti. Kesemua air yang air asal ni mutlak dia berubah, martabat kedua, martabat ketiga dia boleh kembali asal balik. Apabila dia air, dia ada cara. Nanti kita akan belajar macam mana cara untuk kembalikan air itu ke status pertama. Sebab tu kita belajar air martabat. Air ni kita belajar martabat. Malam ni kita belajar martabat pertama. Air yang paling tinggi dalam syariat Islam, iaitu martabat pertama. Dia jatuh martabat kedua, nama dia air muqayyad. Nama muqayyad ataupun mutlak, ataupun mutaghayyir. Itu nama. Kategori kita akan bincang. Lagi jatuh kategori ketiga, martabat serendah-rendah dalam agama, iaitu air najis, air mutanajis. Tapi boleh tak dia naik martabat asal balik, martabat tinggi balik? Boleh, ada cara dia. Itu berubah. Maka qaid yang lazim itu selama belum hilang. Belum hilang berubahnya. Cara nak hilang ada dia. Dia ada sebab kita nak hilangkan. Nanti kita akan bincang datang. Atau dengan tambah air. Oh, dia cerita siap-siap. Atau dengan tambah air mutlak atasnya, hilan berubah, maka kembali jadi mutlak. Cara pertama dia berubah dengan sendiri. Contoh tu air kopi, kita simpan dalam bekas lama berbulan-bulan, jernih balik. Dia bagi perubahan secara natural, berubah sendiri, tak masuk bahan kimia apa pun, berubah sendiri. Itu boleh. Dia boleh dikira asalkan berubah ciri dia, tetap dia hilang qaid dia, dihilang nisbah yang berubah tadi. Sebab berubah dia panggil ilah. Hilang ilah berubah, ciri dia dah tak ada. Yang ni bau dia, warna dia kembali mutlak. Ataupun cara kedua, tambah air. Kopi tadi kita tambah air sehingga jernih. Apabila jernih, hilang tak ciri? Hilang ciri. Warna dah tak ada, bau dah tak ada, rasa kopi dah tak ada, kembali asal balik. Itu dipanggil cara untuk kembalikan martabat mutlak, martabat mutaghayyir ni kembali pada asal. Tapi kalau air kecing tak boleh. Dia bukan mutanajis, dia najis. Air kecing kita simpan dalam bekas berbulan-bulan, simpan jernih air kecing kita. Nak makan bayusi, jernih. Daripada gold, air kecing dia jadi gold, jadi macam teh tu, green tea, putih jernih macam air Spring. Kombinasi cantik. Main-main dengan MW. Contoh ke mana pun dia kena contoh sekitar dia. Kalau tanya orang ahli sufi, tukang jahit baju, maka jangan contoh dia main baju je. Imam Abu Hanifah, usahawan besar tekstil. Perusahaan Abu Hanifah ni, mazhab Hanafi ni, dia perusahaan besar dia ialah dia menguasai kufah tu, iaitu kedai kain. Jangan mengaji dia bab kain je. Nanti kita akan bincang sedetailnya, kesimpulan nanti kita akan cerita macam mana air itu, apa ilah persebab untuk hilangkan. Dia boleh kembali. Kita belajar satu kaedah. Kaedah dia al-hukmu yaduru 'alal illati wujudan wa adama. Kita ambil kaedah tu dan kita relate dengan isu air. Jadi orang tanya kan, macam mana air kumbahan itu boleh tak jadi mutlak? Air kumbahan boleh tak kita tapih air kumbahan? Kita tapih, tapih buah najis, tinggal air lah, bukan najis. Yang Singapura buat, kita kata tak boleh sebab dia tak belajar sistem syarak, tak belajar, dia pakai otak je. Mana boleh dia kata tapih je, najis, memang air itu air najis. Bukan air najis, air mutanajis, buan mutanajis. Air najis, air kecil tak boleh. Air kecil jernih macam mana pun, hilang ciri, tetap dia najis. Beza dengan mutanajis. Mutanajis apabila hilang dah najis,
asin dengan air, air. Bolehlah minum. Tak gamak isu lain. Tak lalu isu lain. Tak selera isu lain. Isu hukum boleh. Yang Singapura buat kan? Boleh. Jadi kita tengok macam mana proses air kumbahan untuk jadikan air mutlak balik. Habis. Dan maka dulu sebelum dah maka kembali jadi mutlak. Ini nak cerita contoh qaid lazim dengan qaid munfak. Qaid lazim itu bukan air mutlak. Kenapa qaid lazim bukan air mutlak? Sebab nisbah kekal. Itu bukan air mutlak. Air mutlak ni semata-mata air yang tidak dinisbahkan secara kekal. Nisbah sementara tak apa. Nisbah sementara ni dalam bahasa termak dia, dalam bahasa syarak dia panggil qaid munfak. Qaid yang boleh asing. Qaid sementara boleh asing di antara telaga dengan air, di antara perigi dengan air, antara pahit dengan air, boleh asing. Tapi kalau qaid lazim tak boleh asing. Kekal. Air teh kekal. Air gula kekal. Air sirak kekal. Sehingga mana tak kekal hilangnya nama dia, barulah hilangnya air mutlak. Macam mana hilang nama? Air sirak. Kita tambah-tambah air. Ni air apa ni? Orang pun tak kenal. Air apa cerai ni? Sirak apa macam ni? Itu bukan nama sirak. Itu air mutlak tu. Walaupun apa imbas-imbas sirak, air mutlak. Bukanlah nanti jernih betul. Tak jernih betul pun. Imbas-imbas dah. Air sirak betul, tak nama sirak. Orang tua kata, sirak apa macam ni? Tak panggil sirak ni. Itu mutlak tu. Teh apa ni? Cerai ni. Tak panggil teh ni. Mutlak tu. Boleh bang ambil wuduk tu. Dan air mustakmal. Kita sambung ke atas. Dan air mustakmal. Ini qaid lazim selama belum berhimpun jadi dua qulah dengan baran mana air serta tiada berubah, maka jadi air mutlak. Pendetilan nanti kita akan cerita nanti tajuk dia macam mana cara. Bermula air mutlak itu, kita berhenti di bawah tu. Tengok air mutlak. Ini tengok sumber. Kita habiskan sumber. Ini sumber. Sebab struktur tadi 4 kan. Kategori, nama dah settle. Yang ketiga contoh dah settle dah. Contoh dia tak cerita banyak sini. Contoh dia cerita kat mana contoh. Saya tak cerita contoh tu. Air telaga tu. Air laut apa. Dia cerita sebelah. Contoh. Yang ketiga sumber. Tengok sumber air mutlak. Sumber asal air mutlak dipanggil. Bermula air mutlak itu, yakni bermula sumber air mutlak itu ialah khabar. Tiap-tiap air yang turun daripada langit seperti contoh tu dah. Ambil contoh. Mana contoh? Ni. Jadi combine dengan sumber dengan contoh. Contoh dia air hujan dan air embun atau air yang ada di atas bumi atau yang terbit daripada bumi seperti air laut dan air sungai dan air telaga. Air atas ni dia panggil takluk 3 sumber tu. 3 tu. Turun takluk pada sumber tadi. Sumber atas, sumber bawah tu. Turun turun daripada langit seperti air hujan, air embun atau air ada atas bumi. Tu takluk turun, takluk atas dan takluk terbit. Tu untuk detail lah. Tu orang yang nak detail tu. Atas tu dia takluk pada 3. Takluk apa? Turun macam mana? Turun daripada atas dia turun. Dia nak cerita apa kriteria, apa ciri turun. Ataupun yang ada atas bumi ni. Yang dah ada atas bumi. Air dalam longkan. Ataupun air yang terbit daripada bumi. Jadi atas keluar bumi dan dia dah ada atas. Daripada atas turun, yang bawah bumi ni keluar dan yang dah ada di atas bumi. Dia air longkan, air sungai ke, air kolam ke. Okey. Baran mana sifat ada ia? Maksud apa? Maksudnya asalkan sumber daripada atas, daripada bawah dan yang dah ada di atas bumi ni, tak kira mana-mana ciri, sifat tu ciri. Baran mana sifat ada ia ciri tadi, ia baran tu daripada asal kejadian. Tak kisahlah ciri macam mana. Tu. Baran mana sifat ada ia baran, ia sifat tadi. Daripada asal kejadiannya. Atau sebab lama bertakunnya. Kejadian asal dia. Macam mana kejadian asal? Keluar mata air warna merah seperti
seperti darah, bau seperti bangkai. Tapi kita gali-gali keluar daripada apa? Sumber bawah. Sumber bawah, atas mana sifat. Maksudnya macam mana ciri pun tak kisah, asalkan air itu asal, sumber asal. Gali telaga, terpancuk keluar warna merah seperti darah, hanyir seperti bangkai, tetap air mutlak. Itu bawah. Atas pun sama. Atas pun sama juga. Atas turun hujan seperti darah, sama. Ataupun sebab lama bertakum. Kenapa dalam baldi kita ni warna hitam air, bau pun tak cantik? Kena sebab lama dia bertakum. Tak apa, dia tak merubah air. Dengan sebab lama bertakum, dia tidak merubahkan air, tetap nama air mutlak. Itu penting untuk jawab isu-isu yang praktikal. Maka sifat air itu ada 3. Sifat tu ciri lah. Pertamanya warna, dan keduanya bau, dan ketiganya rasa. Maka baran yang sifat. Maka sifat yang asal kejadian air, atau sebab lama bertakunnya takun air itu, jika warnanya seperti darah, dan baunya seperti bangkai, dan rasanya seperti garam, atau seperti cuka sekalipun, sah buat mengangkat hadas dan menghilang najis dengan air. Kenapa? Asal kejadiannya. Kerana sumber asal. Bukan berubah, tidak. Bukan berubah baru, tidak. Dia asal. Dia datang daripada sumber yang asal, dan memang keluar itu daripada asal kejadian. Bukan dengan sesuatu benda. Bukan dia bertukar dengan suatu benda. Tapi kalau air hujan turun dalam baldi kita bertukar dengan sebab benda, itu tak boleh. Itu jadi mutaghayyir. Kalau najis jadi mutanajis. Bukan sebab bercampur suatu benda. Tanbihun wallahu alam. Ini masuk air kategori kedua, insya-Allah. Akan datang kita akan masuk kategori air yang kedua, ataupun martabat kedua. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.